Alhamdulillah Auda, kita kembali bersama dengan pengisian yang akan kami bawakan bersama dengan Auda. Wawancara yang akan kita bawakan dari segmen pembangunan masyarakat. Kita akan bersama dengan satu tajuk yang sangat menarik sekali, Satu Harapan. Bersama dengan narasumber yang kita bawakan pada pagi ini, Yang Mulia Siti Alifah binti Awang Osman selaku Pegawai Pembangunan Masyarakat. Sudah pun bersama dengan kita ya Is di Studio 4 pada pagi ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa khabar untuk hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Lama dah berjumpa Puan. Lama. Apa khabar Isabara Miza hari ini? Alhamdulillah, keadaan yang baik. Sudah habis saya baru Ya jumpa. tak. Syok tadi mendengar cerita apa tu tajuk? Kenali bahasa. Yes, interesting. Interesting. Ligur-liguran dan juga Nitra. Nitra. Alhamdulillah. Aha, Nitra. Okey. Jadi Alhamdulillah. sebetulnya untuk segmen wawancara kita pada pagi ini ya, Puan ya, mengenai dengan tajuk Satu Harapan. Mungkin Yang Mulia Puan mungkin dapat kongsikan apa sebetulnya mukadimah daripada tajuk yang akan kita bawakan bersama dengan audio penonton di luar sana pagi ini. Terima Silakan, kasih Puan. Istana Miza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu alhamdulillah saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak RTB kerana mengundang hari ini dalam segmen pembangunan masyarakat. Insya-Allah saya amat berbesar hati, semoga perkongsian maklumat pandangan hari ini diharap dapat memberi manfaat kepada semua penonton. Okey, satu harapan. Okey, sebelum kita ni apa tu namanya, Subhanallah soalan dia. indah. Okey. Okey. Tadi saya suka ada apa tu namanya Ramizah sebab Is berbincang mengenai harapan kita ni hari ini. Okey, sebelum itu kita ni nyorang back sedikit mengenai dengan sambutan Hari Keluarga Kebangsaan. Okey. Yang mana kita ni kenali sebagai HKK lah yang mana ia diisytiharkan pada setiap hari Ahad minggu pertama pada bulan Mei dengan tema Keluargaku Harapanku. Betul. Jadi tahun ini sebenarnya jatuh pada 4 Mei 2025, hari Ahad yang lalu Jadi kan melihat macam dalam landscape sosial di Brunei ni, kita ni berteraskan agama, budaya dan juga adat bersama yang mana sebenarnya institusi keluarga itu memainkan peranan yang paling utama dalam mencorak kesejahteraan masyarakat dan juga negara. Jadi sempena Hari Keluarga Kebangsaan Anita sebenarnya satu harapan itu ialah fokus Hari Kebangsaan kita ni sejak tahun 2023. Satu harapan sebenarnya adalah singkatan yang mana ia sebenarnya adalah 4 nilai teras kekeluargaan Brunei, sayang menyayangi. Okay, T, tanggungjawab, and then harapan atau hara, H, hormat menghormati, dan seterusnya P, pemedulian. Jadi di sana kenapa 4 ni? Okay, macam nilai sayang menyayangi. Dalam satu keluarga tu sebenarnya menyayangi keluarga tu bukan sekadar perasaan. Betul. Okay? Jadi ia merupakan sesuatu tindakan atau perbuatan yang berterusan yang menunjukkan kasih sayang itu tanpa syarat. Orang indah pilih kasih antara keluarga. Betul. And then memberi perhatian arah keluarga kita ni dan juga meluangkan masa yang berkualiti, saling memaafkan, menunjukkan rasa kasih sayang secara konsisten. And then seterusnya satu juga mendoakan kesejahteraan ahli keluarga kita ni. Pun sebenarnya juga masuk kepada elemen sayang menyayangi. Seterusnya tanggungjawab. Paling senang tanggungjawab. Setiap ahli keluarga tanpa mengira usia atau peranan mempunyai tanggungjawab yang tertentu. Sama ada ia sebagai ibu bapa, sebagai anak, sebagai saudara, kita wajib memainkan peranan dengan penuh amanah. Seterusnya nilai hormat menghormati. Okay? Yang mana kita ni menjaga adab dalam pergaulan, menghormati pandangan sesama ahli keluarga kita ni serta menghargai sumbangan dan kehadiran setiap ahli keluarga yang mana sebenarnya itu orang tunjang kepada keharmonian keluarga itu. Dan terakhir sekali pemedulian. Yang mana pemedulian ini sebenarnya ialah nilai keprihatinan dan sikap ambil berat kita ni terhadap kebajikan dan kesejahteraan ahli keluarga yang mana bukan hanya tani tinggal serumah tetapi hidup bersama tu dalam kasih sayang dan juga sokongan. Ialah satu harapan. Rupanya ada 4 makna di sebalik perkataan satu harapan ni iaitu sayang menyayangi, tanggungjawab,
hormat menghormati dan juga pemudulian. Betul. Alhamdulillah. Jadi saya lebih tertarik kepada macam tanggungjawab serta hormat menghormati ataupun tadi ya. Jadi mungkin dapat Puan jelaskan bagaimana nilai-nilai satu harapan boleh diterapkan dalam setiap peringkat kitaran hidup keluarga ketanian ini, Puan, dan sejauh mana nilai-nilai ini dapat membantu ataupun membentuk keluarga yang sejahtera dari awal perkahwinan hingga ke usia emas. Terima kasih. Okey, kitaran hidup keluarga ni, family life cycle sebenarnya itu merujuk kepada peringkat-peringkat perkembangan hidup berkeluarga. Yang mana fasa permulaan of course dari perkahwinan, mula berkahwin, sehinggalah fasa warga emas. Jadi ia melibatkan dalam setiap peringkat itu ia ada perubahan dari segi peranan kita ni, daripada tanggungjawab kita ni, dan juga hubungan antara ahli keluarga. Jadi di sana nilai satu harapan itu sebenarnya sangat penting untuk diterapkan dalam setiap peringkat kehidupan berkeluarga. Sebagai contoh, fasa awal perkahwinan. Pasangan perlu membina hubungan berdasarkan sayang menyayangi dan saling menghormati. Fasa baru hidup bersama kan. And then untuk nyorang supaya keluarga kita itu menjadi rumah tangga yang kukuh. Lepas itu ada anak. Okay? Ada anak, tambah tanggungjawab. Okay, nyorang tanggungjawab itu memainkan peranan jadi keutamaan kita ni lah pasal kita ada anak, and then mungkin sebagai suami isteri jua dan anak jua, mungkin awal-awal dia ada isteri saja. So jadi di sana ibu bapa memikul amanah yang besar untuk menjaga anak, mendidik secara fizikal dan juga emosi. Seterusnya, peringkat seterusnya yang mana anak membesar dan mula bersekolah atau anak mula masuk alam remaja. Jadi di sana elemen yang paling penting ialah nilai hormat menghormati. Yang mana ia penting dipupuk antara ibu dan juga anak-anak. Yang mana nyorang kadang-kadang fasa macam mana ni kita ni nyorang memerlukan komunikasi. Penting sebenarnya, bukannya dari telefon pun komunikasi pelang juga, tapi maksudnya tu berdepanan. Berdepanan, and then berkomunikasi secara terbuka. And then bukannya nyorang satu hala tapi dua hala. And then seterusnya dalam fasa anak mula berdikari. Jadi anak pindah sudah remaja. Ibu bapa bersendirian. Jadi di sana pemudulian memainkan peranan. Yang mana anak-anak terus mesti juga nyorang kita ni mengambil berat arah indong kita ni. Tanya apa kabar, and then kebajikannya. And then jadi di sana yang tinggalan ni, nyorang indongnya yang tinggal tu perlulah menyokong sesama sendiri dan juga dari segi secara emosi dan akhir sekali warga emas. Warga emas Anita, empat nilai ini menjadi peranan utama. Yang tadi itu ada peranan utamanya, tapi yang tiga lain itu jadi nyorang mini lah, tapi ini jadi peranan utama yang mana ia menjadi asas kepada penjagaan yang penuh sebagai penghargaan kita ni kepada ibu bapa yang sudah tua. Yang dengan Ania boleh kita ni simpulkan bahawa satu harapan itu sebenarnya bukannya satu gagasan saja, bukannya gagasan lain, tapi satu rangka asas untuk membina keluarga yang harmoni, bertanggungjawab dan saling menyayangi kita ni sepanjang hayat. Jadi apabila kita ni faham kitaran hidup keluarga tu, kita ni fully prepared. Jadi tani tahu kalaupun indah masa ni tani tahu mungkin dari segi pembacaan apanya, dari segi peringkat apa saja peringkat keluarga ni. Jadi kalau kita ni sudah tahu, jadi kita ni fully prepared untuk menghadapi masa akan datang. Betul sekali Puan ya. Saya terfikir badai kehidupan pasti akan kena ditempuhi dalam sesuatu nyorang organisasi ataupun dalam kekeluargaan. Jadi perlunya ada bersatu hati dan juga perlunya harapan yang di awal tadi mula perkahwinan hingga membina sebuah keluarga, lahirnya zuriat ataupun anak-anak, kemudian membentuk pula generasi seterusnya hingga ke warga emas. Itu penting sebetulnya sudah kita ni susun atur daripada seawal yang mungkin ya Puan ya. Jadi perancangan untuk kitaran kehidupan keluarga kita ini itu memainkan peranan yang penting sebetulnya. Jadi Puan, sebetulnya berkaitan dengan soalan sebelum ini, nampak di sana peranan ibu bapa itu sangat penting. Jadi adakah ibu bapa perlu mahir dalam ilmu keibubapaan atau perlu ianya dipelajari? Jadi mungkin dapat dikongsikan pandangan Puan dari segi ini. Okey, terima kasih. Okey, sebagai manusia biasa, kita ni indah lari dari nyorang melakukan kesilapan. Jadi apatah lagi dalam kehidupan seharian dan apatah lagi sebagai ibu bapa. Tapi itu fitrah kehidupan. Tepat sekali. Tani belajar dari kesilapan. Betul. Cara tadi kan tahu. Tani itu betul kau tadi dah pernah salah. Lurus. True color akan nampak. Lurus. Tapi
sebenarnya kalau saya tadi silap, Indah semestinya kita ni tu Indah apa tu namanya boleh menjadi ibu bapa yang terbaik. Kita ni belajar dari kesilapan. Jadi untuk melahirkan keluarga yang harmoni ni, ibu bapa saya agree memainkan peranan yang utama dalam kehidupan berkeluarga. Satu, yang mana anak-anak lahir dari keluarga di mana keharmonian keluarga itu terjamin, dapat menghindarkan diri mereka daripada terjerumus kepada gejala sosial. Satu juga anak-anak yang lahir dari keluarga harmonia ni, insya-Allah dorang ni akan membesar dengan boleh memikirkan sesuatu rasional sebelum bertindak membuat keputusan. That's why kita ni menekankan seboleh-bolehnya fokus Hari Keluarga Kebangsaan ini satu harapan itu dari awal, sedari dorang lahir, even ibu bapa baru berkahwin apa tu. Jadi dalam keadaan ini sebenarnya Indah salah kita ni apa tu namanya belajar mengenai kemahiran kehidupan keibubapaan. Memandangkan ianya masa ni jadi satu keperluan bagi semua ibu bapa. Pasal tadi bertanya orang lain. Kalau tadi Indah tahu, we will refer. Indah pun arah kawan-kawan, arah doktor kan, kadang-kadang arah dengan counselor, anak kita ni appointment, betul, counselor. Jadi sebenarnya pembacaan pun boleh juga kita ni apa tu namanya belajar, karena masa ni kan ilmu sudah di hujung jari. Just cari betul. Cari saja mana yang boleh tani aplikasikan arah kita ni dan kita ni buat. And then di sana satu juga alhamdulillah beberapa persatuan NGOs ada jualah menganjurkan program-program kemahiran keibubapaan. Insya-Allah Persatuan Membangun Wanita dan Masyarakat Mawar yang mana orang akan mengadakan forum dan bengkel keibubapaan pada 11 Mei ya, sempena Hari Keluarga Kebangsaan. Jadi kalau sekiranya bis kita kan mau belajar ataupun interested lah, kita boleh apa tu namanya melihatlah Instagram dorang dengan apa nama dia punya IG ni mawar.bn. Saya tahu. Betul. Alhamdulillah ia tak usaha cuma ni yang kita ni mau pasal kerana saya realise kita ni kurang sedikit dengan program macam ni. Terutama sekali konsep yang kekeluargaan dan keharmonian ini perlu sebetulnya diterapkan kepada lapisan masyarakat di negara Perdana Darussalam ini. Tapi ya Ramiza serta Puan ya, kita ni ingin mengetahui, mungkin penonton di luar sana pun ingin mengetahui, mungkin ada pandangan Puan sendiri apa yang dimaksudkan menjadi ibu bapa yang efektif ni. Maksudnya efektif ni berkesan kan? Berkesan betul. Tapi itu tu again kalau salah dah semestinya Indah berkesan. Betul. Belajar dari kesalahan dan kekurangan masing-masing. Okey, saya kongsikanlah sedikit kali ya. Yang mana saya petik juga daripada apa tu namanya perolehi daripada artikel-artikel lah. Insya-Allah mungkin boleh kita ni aplikasikan bersama-sama. Nombor satu ialah tunjukkan kasih sayang secara konsisten. Jangan berkala. Jangan berkala. Jangan macam kita semua orang. Macam kita semua. Macam tadi menunjukkan kasih sayang itu sebenarnya tadi sudah bercakap. Nunjuk tadi kan bercakap, aku sayang kau, cantik Indah lah. Sebenarnya lebih mendalam lagi. Perbuatan memeluk anak kita ni, memberi kata-kata positif. Sebenarnya itu memberi perhatian itu sebenarnya membina keyakinan anak-anak kita ni. Okey. Nombor 2, jadi pendengar yang baik. Okey, dengar luahan anak. Kalau anak teriak marah-marah, fahami dulu kenapa tanpa menghakimi. So beri ruang mereka untuk bersuara. Yang ketiga, tetapkan peraturan dan had yang jelas. For example boundaries lah. Yes. Jadi macam contoh, we understand anak-anak masa ni terlalu taksub dengan gadget kan. Jadi kita ni buat boundaries. Kenapa? And then tetapkan. And jangan hari ni boleh, esok dah boleh. Tapi kalau kita ni cakap Indah boleh and boleh, why? Tadi terangkan kenapa. Ada reason. And then seterusnya luangkan masa berkualiti bersama anak. Pasal kita ni sudah kerja, and then dorang sekolah. So gunakan waktu-waktu hujung minggu atau cuti-cuti itu bersama anak-anak. Even sebenarnya kalau hari-hari tadi makan bersama tu pun sudah quality time tu sama anak-anak dan sama keluarga. And then seterusnya kita ni mesti sebagai ibu bapa menunjukkan contoh yang baik. Okay? Tadi tahu anak ni sebenarnya dorang, kita ni dah perasan orang tu melihat tani. Okay? Kan anak-anak ni ibarat kain putih. So ibu bapa yang mencorakkannya. Jadi dorang kadang-kadang kalau tadi beritahu macam itu memang indah. Tapi if dorang lihat kita ni,
diorang ikutkan tu ulah kita ni tu. Example lah And then seterusnya macam tadi ada saya mention pasal komunikasi. Jadi mesti tani galakkan kanak-kanak ni berkomunikasi secara terbuka bersama ibu bapa pasal supaya orang selesa bercakap. If ada kan diadukannya ada masalah, senang yang akan bercakap sama kita ni and meluahkan arah kita ni. Jangan pulang ia meluahkan arah orang lain. Okay? Dan lepas satu, beri galakan dan pujian atas usaha anak-anak. Yang mana jangan sekarang kita ni kalau sudah anak itu dapat markah tinggi baru kita ni memuji. Sebenarnya indah. Usahanya untuk mendapatkan markah yang tinggi itu pun sudah ucapkan beri galakan. Pasal dia cakapnya okeynya sudah you hard working and then kalaupun ina dapat ina papa just do continue your ulang kaji revision apa tu kan. Jadi walaupun anak ia indah terasa dirinya tu tersisih just because of Indra dapat markah tinggi example. So tapi tidak apa-apa, kita ni support saja ke dia and then maksudnya it's okay not to be perfect. Kan dihargai lah, ada betul. rasa dihargai. And then seterusnya ini mungkin payah sikit tapi usaha, bersabar dan kawal emosi. Memanglah kita ni manusia kan. So macam it's normal to have a emosi kita ni tu, tapi we try to elakkan marah-marah depan anak. Kalau tadi terasa marah tu macam tarik nafas, hembus, sampai orang kita ni tu tenang sedikit dan baru memberi respons. Kalau Indah sekarang marah-marah tu bagi respons memang lain lah. Kalau memerlukan kita ni untuk berlalu seketika, tadi berlalu seketika, ambil sedikit masa untuk menyendiri, kemudian baru kembali. Betul. Dan seterusnya tadi ada ilmu kewibapaan. Indah salah. Itu saya agree 100%. Indah semestinya tadi just reading, membaca, tapi saya ni boleh bertanya-tanya juga arah kawan-kawan yang sudah ada anakmu remaja macam mana kau menghadapi, And then last sekali, ini sebenarnya untuk kita ni sendiri, ibu bapa. Jaga diri kita ni juga. We need our own time and then we need orang kita ni mesti sehat secara fizikal dan juga mental lah, kerana kalau kita ni Indah sehat, macam mana kita ni kan menjaga anak-anak kita ni. Pandangan puan sendiri secara peribadi ini mungkin sedikit tambahannya. Perlukah ibu bapa ataupun penjaga mengambil sedikit masa diorang sendiri, macam let's say saya bertemu dengan rakan-rakan yang seusia saya, kemudian berbincang mengenai dengan masalah kekeluargaan, maksudnya kaum Adam dengan Adam, jadi kaum Hawa. Apakah macam mana pandangan puan sendiri? It's okay to have me time. Tapi it's okay to have me time. Pasal orang, tapi itu tu mesti juga ada kerjasama lah dengan antara suami dan isteri. Okey, lahir aku jalan dulu ni, sekejap. Dalam masa sejam. Jangan sekarang macam ada video atau sejam lepas tu 5 jam baru balik. So di luar kena simpan dalam pagar. Jadi ini ada masalah. And then kita ni pun kadang-kadang kenapa kita ni biasa meluahkan arah kita ni punya circle. Pasal we need dia support juga arah kita ni. Itu yang penting lah. Dan mungkin juga bias kadang-kadang arah anak-anak ada berlakunya ketidakseimbangan, seorang si abang mendapat layanannya bagus, yang adik belakang kadang-kadang itu mungkin perlu kita ni elakkan. Elakkan. Yang penting konsisten itulah. Konsisten. Alhamdulillah. Jadi sebetulnya banyak yang ingin ditanyakan mengenai dengan tajuk kita Satu Harapan ni Jadi kalau mengenai tadi, kalau ada me time macam mana sebetulnya ianya boleh ataupun tidak. Tapi kalau saya kalau dilihat pada masa kini ibu bapa memang orang dua-dua bekerja. Ini ada masa. Macam mana untuk pengurusan anak sebetulnya untuk memastikan yang mereka ni harmoni, terjaga. Mungkin ada ulasan daripada puan sendiri. Ya, kadang-kadang again macam kita ni yang peranan ibu bapa. Kalau sudah kita jadi ibu bapa, memang tugas kita ni tu 24 jam. Tapi again kerjaya juga, and then anak-anak juga, and then orang kalau sudah me time lagi. Itu yang penting tadi, discussion antara keluarga tu. Macam contoh mungkin ini sebagai contoh saja. Boleh share bersama. Mungkin laki bini, kita ni laki bini lah ibu dan bapa tu kan boleh wayang. Betul. Tapi boleh boleh sekali, tapi dengan kita ni discuss lah sama anak-anak sebenarnya. Boleh bapa sama boleh wayang sekejap. Indah pun barangkali
minta tolong ahli keluarga yang lain untuk melihatkan sekejap. Jangan seharian kali berjalan. Ada rundingan lah sama ahli keluarga. Betul. Indah salah. Tapi jangan tiap hari. Iyalah. Me time-nya tiap hari. Janganlah. Dan juga ada sedikit soalan lah. Silakan. Kalau pada zaman dahulu, cara orang-orang ibu bapa kita terdahulu memang berbeza dengan caranya mengajar anak-anak. Kalau zaman dulu mungkin zaman saya pun adalah ampit lah bapa dan mama tu agak strict. Betul. Yang ini dah boleh, ini dah tegas. Tapi kalau masa kini dilihat macam anak dijadikan seperti kawan rapat. Betul. Jadi mungkin ada pandangan daripada Puan sendiri. Sebenarnya mungkinlah daripada my perspektif, saya lihat mungkin because of keadaan semasa. Masa kita ni, masa ni semua sudah dengan teknologi, dengan gadget. Kalau dulu mana ada. Kita ni nyorang indong sama kita ni sejak all the time. Betul. Now indah indong dengan gadgetnya, anak dengan gadgetnya. So macam kalau kan memarahi, dadak anak, okay, I just do my own things, you know, marah-marah tak mama, marah-marah tak bapa. So macam barangkali because of peredaran zaman kita ni. Jadi barangkali instead of kita ni marah-marah anak kita ni, dorang main gadget apa, why not we spend together sama-sama melihat gadget, you know, pasal we cannot control. We cannot, pasal ya teknologi ni orang sama-sama dengan masa kita itu sama bah. So dengan sendirinya kita ni indah dapat menghalang juga anak kita ni kan daripada bergadget, okey. Tapi ganya kita ni mesti awasi. Macam lihat apa yang dilihatnya, yang main game boleh. Betul, yang main game boleh. Tapi orang mesti tanya apa game kau main, siapa denganmu. It's just not because of kalau memarahi barangkali anak masa ni mungkin marahi balik. Mungkin marahi balik. Okay? Kita sendiri ada telefonnya. You know? Jadi peredaran masa lah. Alhamdulillah. Jadi dengan sedikit masa satu soalan tambahan sedikit sebelum kita ni akhiri wawancara kita. Jadi pandangan Puan mengenai dengan menjadi ibu bapa tidak nyorang tidak ada istilah rehat. Jadi macam mana tu Puan dapat kita ni untuk memahami dengan arti pengertian sihat dan positif ini? Okey. Tadi ada saya mention ibu bapa ni 24 jam 24/7 lah. 7 hari, betul. Jadi agree memang. Sebenarnya memang benar. Kalau tadi sudah ibu bapa tu tadi sudah kahwin, kita ni sudah nyorang sudah kahwin, sebenarnya kita ni sudah sepatutnya bersedia untuk menjadi ibu bapa. Okey. And ia merupakan tanggungjawab sepanjang hayat. Tidak ada istilah pencen orang. Kalau kita ni 60 pencen lagi. Ini tidak ada. Pebeta sampai usia warga emas tadi tidak ada pencen. Ibu bapa sentiasa peranan ibu bapa tu masih juga ada ibu bapa tu. Jadi nyorang ibu bapa tetap ibu bapa, anak tetap anak. So namun yang penting kita ni mesti fahami sebenarnya tiada istilah berehat ni. Indah semestinya ibu bapa tu mengabaikan keperluan diri sendiri. Macam tadi me time is one of it kan. Indah semestinya nyorang walaupun 24 jam 7 hari atau tapi ada juga kita ni memerlukan rehat. Kalau saya macam suka merawat diri. Ke spa kan. Betul. So because kita ni nyorang dalam istilah tidak berehat ni, ia merujuk komitmen yang jangka panjang. Jadi terus membimbing, menyayangi anak-anak dan hadir buat anak-anak. Tapi indah semestinya, again, kita ni indah boleh berhenti sekejap menguruskan anak. Sebenarnya macam tadi saya mention menjaga diri kita ni itu sebenarnya sebahagian juga sebenarnya tanggungjawab untuk kita ni menjaga kesejahteraan kita ni sendiri. Jadi ibu bapa harus bijaklah menyeimbangkan. Satu yang penting juga berehat, indah semestinya maksudnya lapas tangan, kan? And then kita ni just want to cari ruang yang berehat sekejap, mencari orang untuk kita ni bernafas, sekali supaya tadi jadi positif lagi balik, refresh and recharge. Refresh and recharge. And then indah salah minta bantuan ahli keluarga atau pasangan kita ni untuk rehat sekejap. And then akhir sekali ia melihat indongnya tu macam ada break sedikit. Jadi dengan sendirinya anak-anak pun akan nyorang faham ia perlu break juga. For example macam sekiranya ia sampai gadget, sama gadgetnya tu. Tapi dengan sendirinya kalau ia indongnya, ia macam ia kanak-kanak ni melihat kita ni perbuatan kita itu lihatnya apa? Ia indah copy and paste. Yes, betul. Jadi dengan sendirinya ia pun nampak ia indongnya tu macam okey. Jadi it's
good to have a break. Kan? Ya, alhamdulillah. Baik, syukur alhamdulillah. Hasrat dan tujuan kita ni untuk mengetahui akan satu harapan yang telah pun disampaikan oleh narasumber kita bersama dengan Puan Siti Alifah binti Awang Osman, merupakan pegawai pembangunan masyarakat. Harapnya telah sampai juga kepada penonton di luar sana, dan sifatkan ia sebagai satu pengisian ataupun ilmu yang bermanfaat untuk kita membina sebuah rumah tangga yang bahagia, insya-Allah. Terima kasih Puan ya. Sama-sama. Jumpa lagi Puan. Assalamualaikum. Insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.